Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dihormati sekalian, bersama-sama dengan tetamu-tetamu yang diundang khas ke studio kita di Shah Alam ini, kita menampilkan telagah iaitu satu program kali ini membincangkan mengenai Muktamar PAS yang ke-59 yang akan diadakan di Shah Alam ini pada 22, 23 dan 24 November yang akan datang ini. Jadi, saudara tengok dalam laporan akhbar, tengok dalam blog-blog dan tengok dalam Twitter, tengok dalam Facebook dan tengok dalam media sosial, kita dapati sekarang ini orang sedang membincangkan mengenai Muktamar PAS sebab ada pemilihan pagi tahun ini. Sementara yang lepas, beberapa minggu yang lepas, sibuk membincangkan tentang pemilihan UMNO. Kali ini PAS pula. Dengarnya dalam bulan Disember nanti, kalau segala-galanya berjalan dengan baik, keadilan pula akan mengadakan kongres. Dan kongres itu ada pemilihan pada tahun ini. Para penonton dan mati sekalian, bersama dengan kita adalah dua orang tetamu. Dua tetamu ini orang kuat PAS. Orang kuat PAS. Bekas, mantan dan sebagainya. Tapi orang kuat PAS, pernah bersama dengan PAS, pernah memimpin PAS, pernah berada dalam jemaah PAS, pernah menjalankan tugas-tugas parti dan juga tugas-tugas yang jauh, tugas yang dekat yang dikeluarkan oleh mereka. Di sebelah kanan saya ialah yang berbahagia Datuk Muhammad Nakai Ahmad. Para penonton, Datuk Muhammad Nakai tidak asing lagi, sudah menjadi penyokong ahli PAS daripada awal-awal lagi, masa zaman kanak-kanak lagi. Bahkan memegang teraju kepimpinan PAS selama 12 tahun berturut-turut bersama dengan pemimpin-pemimpin agung PAS ketika itu. Dan beliau kemudiannya berkhidmat dengan Yadim sebagai yang dipertua Yadim dan sekarang ini berdakwah sepenuh masa mendakwahkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Di sebelah kiri saya orang muda ni, saya namakan muda lagi, iaitu saudara Haji Norman Toha. Haji Norman orang PAS, masih dalam PAS, ahli PAS, dan beliau pernah memegang jawatan sebagai Setiausaha Perhubungan PAS Negeri Selangor dan beberapa jawatan-jawatan yang lain lagi di peringkat kawasan dan peringkat cawangan dan sebagainya. Dan beliau adalah seorang aktivis, sekarang merupakan ahli perniagaan yang berjaya dan kita mengharapkan dengan kejayaan beliau dalam bidang bisnes ini akan menjayakan Islam insya-Allah. Kita mulakan saudara dengan saya nak melontarkan satu soalan kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Nakai. Tok, rakyat orang Islam, orang Melayu di Malaysia ni menunggu-nunggu Muktamar PAS yang ke-59 ini, terutama nak melihat barisan kepimpinan. Barisan kepimpinannya sama ada golongan profesional yang dinamakan Anwarinas atau Parasit, satu lagi ialah golongan ulama. Okey, saya hendak Datuk ulas sikit Datuk dalam ulasan yang ringkas begitu. Apa agaknya yang sedang ditunggu-tunggu oleh rakyat desa? Apa yang sedang ditunggu-tunggu oleh rakyat kota? Apa yang sedang ditunggu-tunggu oleh golongan muda untuk menunggu yang Melayu Islam ni, menunggu muktamar yang ke-59 itu? Ya. Kita tahu bahawa masyarakat kita kian menjadi masyarakat terpelajar. Dan apabila masyarakat terpelajar, dia membuat suatu ukuran yang berbeza daripada masyarakat tradisional. Ya, sekarang ini di Malaysia ini bukan lagi kampung society atau peasant society, tapi post peasant society. Semuanya mendapat pendidikan, sekurang-kurangnya ialah di peringkat SPM. Dan mereka terdedah kepada maklumat-maklumat yang meluas, bukan saja menerusi pembacaan buku-buku, surat khabar, tetapi juga melalui internet. Dan ini akses kepada maklumat itu begitu meluas sekarang ini. Jadi apa yang ditunggu oleh mereka ini ialah sesuatu yang konkret, sesuatu yang jelas, hala tuju yang betul-betul yang tak dicapai dalam masyarakat kita. Kita mungkin membuat kesilapan sekiranya kita mengandaikan bahawa rakyat masih lagi berfikir secara lama. Ya, masih lagi berfikir bahawa atas nama Islam saja maka terus mereka menyokong. Ya, tetapi mereka sudah mempersoalkan banyak perkara. Ya, sekarang ini
apabila kita bercakap tentang Islam, mereka bercakap tentang sistem. Apakah sistem yang tidak dilaksanakan oleh Islam itu sendiri? Jadi dahulu juga waktu saya dalam PAS, saya telah menekankan ini. Kalau kita berjuang berdasarkan retorik untuk menghapuskan jahiliah yang merupakan sistem, retorik menentang sistem bila-bila pun retorik kalah. Tetapi jika sekiranya kita nak melawan sistem barat, sistem moden sekarang ini, kita mesti mewujudkan sistem. Dan inilah yang tidak ada dalam PAS. Okey, saya tertarik perkataan retorik tadi. Saya nak pergi kepada saudara Norman, Haji Norman. Okey, Haji bersetuju tak yang mengatakan kenyataan-kenyataan yang keluar daripada PAS sejak ditubuhkan sampai sekarang, mungkin ada satu fasa dalam PAS. Mungkin dalam satu fasa, terutama kenyataan-kenyataan yang keluar daripada kumpulan ulama ini hanya merupakan retorika begitu. Dan dia tidak disemaikan, tidak ditanamkan dengan action plan-nya, dengan gagasan yang jelasnya, dan selama-lamanya lah rakyat nanti dibuaikan dengan retorika. Dan yang disebut oleh Datuk tadi, retorika tidak akan menang. Bagaimana? Saya berpendapat dengan yang bagi Datuk Nakai. Sebab kemungkinan PAS ini dia mengambil 5 dekad yang pertama penubuhan dia sejak tahun 1951. Iaitu untuk mendidik dan menerangkan kepada rakyat, termasuk kepada pemerintah, bahawa satu faham jahiliah sekular mula ditanamkan ataupun sudah ditanamkan oleh pihak penjajah ketika itu. Jadi mungkin fasa yang pertama, 5 dekad yang pertama ini, ataupun 50 tahun penubuhan dia lebih mengambil pendekatan tegar untuk mendidik rakyat. Apa itu faham sekular, apa bahayanya. Kalau itu sebagai bentuk penerangan yang dianggap sebagai retorik, ya saya terima. Tetapi apabila setelah menempa kepada fasa yang kedua untuk 50 tahun yang kedua, adakah PAS hanya sekadar untuk memberi perangan begitu tanpa dia menampilkan satu sistem yang mahu diganti kepada sistem jahiliah yang didakwa oleh PAS itu sendiri. Sebab itu saya melihat kalau PAS tidak keluar daripada dogma retorik yang dibawa selama ini setelah 50 tahun penubuhan dan mahu masuk ke dalam 50 tahun fasa kedua penubuhan dia, perjuangan dia, saya rasa PAS akan tetap dalam keadaan yang seperti 50 tahun yang lepas, tanpa berjaya untuk menampilkan satu peraturan ataupun sistem Islam yang diperjuangkan dalam PAS selama ini. Sebab manusia melihat hanya sekadar dengan ceramah-ceramah, kuliah-kuliah setiap malam, saban hari, pagi, petang, siang, malam, dia tidak akan membawa manusia ke mana-mana, kerana Islam itu sendiri bukan sahaja dibawa dari segi sudut kefahaman, tetapi dari segi pelaksanaan amal, sehingga Islam itu menjanjikan kehidupan yang sempurna dan berjaya di dunia, dan kejayaan di dunia ini membawa kepada kejayaan di hari akhirat itu akibat ataupun kesan daripada sistem yang dibawa oleh Islam, yang dibawa oleh Nabi SAW. Okey, betul. Saya nampak ada complete parallelism antara Tuan Haji Norman dengan Datuk tadi. Maknanya ialah fahaman retorika itu yang kata Haji Norman tadi nampaknya jelas dalam 50 tahun yang pertama, dekad fasa yang pertama. Dan fasa yang kedua, kalau misalnya itu juga dibawa dalam fasa yang kedua, ini akan meletakkan mereka ke jurang maut. PAS akan pergi kepada jurang maut. Okey, saya nak pergi kepada yang berikutnya. Okey, adakah ahli PAS Datuk sedar bahawa mereka didendangkan dengan retorika ini? Padahal dalam PAS, saya dulu pernah jaga sistem keahlian PAS. Dalam PAS, lawyer ada, engineer ada, arkitek, dan banyak dalam PAS. Suaminya doktor, isterinya doktor, suaminya lawyer, isterinya lawyer. Bahkan kalau dikira head count secara proportionate, UMNO dengan PAS lebih advance lagi dalam menarik orang-orang golongan profesional ini. Tidakkah orang ini nanti bosan dengan retorika itu dan mereka akan mengambil sesuatu tindakan untuk mengeluarkan PAS daripada alam retorika? Ya, jelas daripada situ bahawa golongan-golongan ini akan bosan dengan retorika PAS itu lambat laun. Dan yang akan merubah daripada
retorika kepada sistem itu ialah para ulama. Ya, para ulama. Tetapi para ulama kita ya tidak mempunyai kekuatan untuk menukarkan ajaran Islam kepada sistem Islam. Ya, kerana ia memerlukan training dari segi profesional. Dan golongan profesional pula mereka itu mendapat training dari segi kerja-kerja yang sebegini, tetapi mereka tidak ada kekuatan dari segi pengetahuan Islam itu sendiri. Jadi belum berlaku apa yang dilaungkan sekarang ini, memprofesionalkan ulama itu kan belum berlaku sebenarnya dalam sistem pendidikan kita. Jadi inilah, dan saya yakin bahawa golongan-golongan profesional ini akan kecewa dengan para ulama. Ya. Tetapi ini bukan saja dalam PAS sebenarnya. Ia akan berlaku juga dalam masyarakat kita pada umumnya. Cumanya yang menyelamatkan sekarang ini, saya mempunyai pengalaman dalam bidang takaful, ya, yang betul-betul berjuang, bagi saya, yang betul-betul berjuang di dalam Islam sekarang untuk menegak Islam, golongan-golongan ini. Golongan yang terlibat dalam soal keuangan, takaful, mereka menggunakan keupayaan ilmu mereka untuk mewujudkan suatu sistem keuangan dan takaful Islam. Itu, dan ini boleh dikembangkan kepada bidang-bidang yang lain. Tidak semestinya orang PAS. Tidak mestinya orang PAS, ya. Dan betul-betul saya sendiri jadi pengerusi, maka perbincangan itu betul-betul berdasarkan pada ilmu. Jadi inilah saya kata orang yang betul-betul berperanan untuk menegakkan sistem Islam. Tapi orang politik retorik kita saya maaf cakap lah. Okey, itu apa ni Pak Numan, ya. Yang sebagaimana Datuk menyebutkan tadi kan, ya. Ini timbul golongan profesional Melayu Islam, ya, yang mengusahakan sistem perbankan Islam, takaful dan sebagainya, yang tidak merupakan orang PAS. Tak semestinya orang PAS. Kadang-kadang orang PAS pun tidak terfikir sedemikian, tidak mempunyai latihan sedemikian. Tetapi apa yang saya nak sebutkan ini, pemilihan PAS dalam muktamar yang ke-59 yang akan datang ini. Bukankah itu satu peluang yang sangat baik kepada hampir 1,500 nanti delegates PAS yang datang daripada 131 kawasan di seluruh Malaysia ini? Bukankah itu cara yang terbaik untuk memilih barisan pemimpin supaya dunia alam retorika tidak berlaku lagi dalam PAS? Itu yang secara umum masyarakat di luar dan aktivis-aktivis PAS yang ada di luar sana mengharapkan supaya ada satu perubahan yang besar di atas keputusan pemilihan pemimpin di muktamar pada November yang akan datang ini. Sebab saya melihat bahawa kalau ianya tidak berlaku perubahan dan berlaku seperti mana yang apa orang dakwa, kebanyakan pemimpin-pemimpin pelapis muda ataupun yang di so-called professional ini mula dijangkiti oleh wabak faham liberalisme ini, saya rasa PAS saban hari, saban tahun akan menuju kepada proses perebutan. Kerana fahaman liberalisme ini, yang mana paksi kepada faham liberalisme ini ialah hak kebebasan bersuara tanpa had dan hak sama rata kepada semua tanpa memilih fraksi mana-mana. Jadi faham kebebasan dan hak sama rata ini yang menjadi paksi utama faham liberalisme ini memang hidup subur dalam sistem demokrasi, kerana sistem demokrasi ini dia menyuburkan satu pandangan majoriti secara ramai untuk membawa kepada satu kata yang menjadi satu kata yang satu. Sebab itu saya mengharapkan sebagai masih menjadi ahli PAS, muktamar ini menjadi satu persimpangan kepada ahli-ahli para perwakilan bagaimana mereka mahu mencorakkan PAS untuk 50 tahun yang kedua, fasa yang kedua. Kalau mereka gagal, saya rasa rakyat akan mula kendur harapan mereka kepada PAS untuk menampilkan satu sistem alternatif kepada sistem yang ada pada hari ini. Sebab
mereka akan beranggapan kalau mereka gagal pemilihan ini dan mereka gagal untuk menampilkan satu sistem Islam yang sebagai sistem alternatif kepada sistem yang ada pada hari ini, maka umum akan menyatakan bahawa PAS ini dia berjuang bukan untuk menampilkan sistem Islam kepada masyarakat, tetapi berjuang semata-mata macam Datuk sebutlah, politik nak dapatkan kuasa semata-mata. Kalau dapat kuasa baru kita nak buat, kita nak tampilkan sistem. Kalau tak dapat kuasa tak boleh. Sedangkan dalam perjuangan Islam ini tidak kira siapa yang mentadbir, tetapi kalau sistem Islam ini berjaya ditampilkan dan menjadi alternatif kepada masyarakat itu, itulah yang kita nakkan. Sama ada mungkin PAS yang memerintah ataupun UMNO yang memerintah, tetapi sistem Islam itu mampu ditampilkan menjadi penyelesaian kepada umat manusia ini, itulah yang sebab baik dan itulah apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Atuk, kita nak mengakhirkan segmen yang pertama ni, Atuk. Tentang sistem ni, sistem, perkataan sistem ni. Sudahkah betul ada sistem dalam PAS? Sistem ekonominya, sistem pendidikannya, sistem politiknya, sistem pentadbirannya yang sudah ada begitu, yang sudah ada, hanya tinggal mendapatkan kekuasaan untuk melaksanakannya. Pengalaman Datuk sebagai Setiausaha Agung PAS, pengalaman Datuk sebagai Naib Presiden PAS, sudahkah ada? Kalau tidak, Datuk, kalau tak ada tu, rakyat sedang menunggu-nunggu misalnya tentang hudud, tentang pelaksanaan berbagai-bagaian lagi. Nampaknya PAS tidak ke depan, tapi yang kita katakan misalnya banking dalam takaful, orang lain sebenarnya yang menonjol di situ, bukan orang PAS yang menonjol. Ya, itu umum mengetahui bahawa PAS belum pernah mengemukakan walaupun sistem yang kecil pun sudah, ya. Katalah sistem pendidikan agama. PAS sudah menguasai Kelantan begitu lama. Tetapi apakah sistem pendidikan Islam yang dikemukakan oleh PAS? Tak ada sistem pendidikan Islam. Yang ada adalah warisan zaman Barisan Nasional. Itulah yang bahkan pelaksanaannya lebih terkebelakang daripada zaman Barisan Nasional. Walaupun sistem yang ada itu. Ya, jadi bagi saya lah tidak ada harapan lah kalau kita nak mengharapkan PAS itu. Macam pengalaman Datuk pernah jadi Islam. Naib yang di Pertua, naib presiden tu. Ya. Datuk pernah nampak tak satu sistem yang dibentang? Tak ada. Yang saya ingat tahun 93 Kanun Jenayah Syariah Kelantan 2 dibentang. Kemudian 2005 di Terengganu ada sikit perbezaan. Itu saja. Yang lain saya tidak nampak, Datuk. Ya, saya pernah mengemukakan satu cadangan supaya PAS ini mesti ada dasar-dasarnya. Dasar pendidikannya, dasar luarnya, dasar apa. Dan saya telah menyiapkan lebih 1 tahun saya buat kajian mengenai dasar-dasar itu dan kemudian saya serahkan pada Setiausaha Agung pada waktu itu untuk dibincangkan. Jadi waktu pejabat PAS hendak berpindah ke Taman Malewa, saya dapati bahawa kertas kerja yang saya buat itu ada di lantai saja. Di lantai saya punya rasa kecewa. Saya ambil dan saya agak marah juga. Lepas tu barulah mereka bersetuju untuk adakan satu seminar. Jadi apabila dibentangkan dalam seminar itu, mereka tak bercakap pun tentang soal itu. Ya, mereka bercakap tentang tahap apa. Lalu Ustaz Harun Tayyib yang pada waktu itu mempengerusikan majlis tersebut, dia cakap bisik pada saya dalam bahasa Terengganu, "Dak lagi." Maknanya tak mampu untuk berbincang pun. Wakil-wakil daripada tu dengan ulama dengan apa, tak mampu untuk membincang soal-soal yang berkaitan dengan dasar umum parti mengenai kerajaan. Jadi saya ingat sukar kerana ini perlu pada kajian, perlu kepada kepakaran dan sebagainya. Dan memang bagi saya bahawa parti politik mana pun tidak boleh menyiapkan ini melainkan apabila mereka berkuasa, mereka menyerahkan, cuma ada political will untuk membentuk satu kumpulan yang akan mengkaji yang bina sistem itu. Ya. Okey, para penonton dan mati sekalian, kita berehat sebentar dan kita bertemu lagi selepas ini. InsyaAllah kita bertemu selepas ini. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia.
ayahlah yang menentukan. Bertemu lagi para penonton yang hormati sekalian dalam telagah membincangkan mengenai Muktamar PAS yang ke-59 dan pemilihan barisan kepimpinan PAS berikutan dengan itu, dan insya-Allah muktamar itu akan diadakan pada 22, 23 dan 24 bulan November bulan akan datang ni, bulan depan ini. Jadi saya nak meneruskan ya dengan nak pergi kepada Tuan Haji Norman ya. Tuan Haji, kita pergi kepada pemilihan ini. Presiden nampaknya ada orang nak lawan, tapi orang tu tak cukup pencalonan. Dia sekurang-kurangnya 2. Dia dapat 1 saja pencalonan. Okey. Tapi timbalan presiden ni. Timbalan presiden. Nampaknya antara calonnya Mak Sabu, Husam Musa, Nik Amar, Tuan Baim Tuan Man, Salahuddin Ayub. Itu orang yang dicalon-calonkan itu. Jadi okey, berdasarkan kepada saya faham Tuan Haji Norman orang yang banyak travel daripada ke tempat-tempat ke satu tempat dan mendengar kata orang bisikan-bisikan daripada golongan rakyat terbanyak termasuk orang-orang PAS, mungkin di kawasan Kapar dan sebagainya, di tempat-tempat saudara Norman. Apa bisikan mereka tentang nak memilih jawatan nombor 2 dalam parti yang merupakan jawatan antara yang terpenting, iaitu timbalan presiden? Adakah mungkin Mak Sabu akan dikekalkan? Saya melihat gini, melalui pembacaan dan cerita-cerita kita berbisik dengan ahli-ahli di peringkat grassroots, dia ada 2 pandangan. Pandangan pertama, kalau mereka mahu mengekalkan PAS ini sebagai parti Islam yang membawa dasar Islam, mereka kena pastikan bahawa timbalan presiden ini orang nombor 2 mesti di kalangan orang yang ada latar belakang agama. Sebab kalau apa terjadi kepada presiden, mana timbalan presiden akan memangku secara automatik memangku jawatan presiden itu. Sebab itu kalau mereka mahu terus meletakkan PAS sebagai satu parti yang memperjuangkan asas-asas Islam, mereka melihat timbalan presiden mesti orang yang berlatarkan kepada agama itu sendiri. Manakala pandangan yang kedua, mereka melihat kalau PAS mahu maju ke hadapan, setanding dengan UMNO, setanding dengan PKR, setanding bersama dengan DAP, mereka kena meletakkan seseorang yang ada asas agama, tetapi mereka ini dia lebih moderate, supaya undi daripada orang Melayu biasa, layman, undi daripada bukan Melayu, bukan Islam dapat diperolehi. Sebab kalau imej ulama atau imej agama ini diletak kepada timbalan presiden, maka mereka katakan bahawa PAS tidak akan sampai ke mana-mana, hanya sekadar untuk meletakkan elemen Melayu Islam di dalam gabungan Pakatan Rakyat, kerana PKR dan DAP sudah jelas lihat bahawa imej mereka bukan imej membawa orang Melayu dan Islam dalam perjuangan mereka. Jadi saya melihat dalam faktor ini, di mana pimpinan PAS, ahli PAS nak membawa PAS selepas ini? Adakah mereka ini terus maju ke hadapan dengan keadaan 1001 faham liberal, sehingga seliberal-liberalnya, termasuklah liberal dari segi Islamnya diliberalkan, kepentingan Melayu yang menjadi pendukung asas kepada Islam di Malaysia itu juga diliberalkan, ataupun mereka ini terus membawa PAS sebagai satu parti yang mendukung satu kefahaman yang mahu membawa Islam dalam perjuangan parti politik di Malaysia ini. Kalaupun mereka tidak berjaya untuk mendapatkan kekuasaan di Malaysia bersama PKR dan DAP, mereka masih ada pilihan-pilihan yang kedua bersama parti-parti lain. Mungkin parti UMNO sebagai parti Melayu Islam yang terbesar selain daripada PAS di Malaysia. Itu saya melihat begitu. Tapi yang ringkasnya dari segi personality itu,
Tadi Tuan Haji Norman mengatakan ada dua pilihan dekat situ. Pilihan yang pertama ialah pilihan orang agama untuk duduk kursi nombor 2 tu. Pilihan yang kedua ialah pilihan profesional untuk menjalankan supaya PAS itu menjalankan tugas-tugasnya untuk membentangkan desain dari segi program dan projek yang akan dijalankan. Okey, dari sudut itu agaknya yang mana? Yang mana? Husam Mak Sabu akan ke depan ataupun Nek Amar dengan Tuan Ibrahim Tuan Man merupakan calon-calon pilihan utama? Kalau melihat senario PAS pada hari ini, dan saya yakin perwakilan-perwakilan daripada kawasan-kawasan yang akan dihantar ke Shah Alam pada 22 hingga 24 November ini, saya melihat di atas suasana yang pada hari ini, kebanjiran ahli-ahli PAS yang baru, yang belum sempat dididik dan ditarbiah oleh golongan ulama, maka golongan-golongan baru dalam PAS ini akan menjadi perwakilan dalam PAS. Maka saya melihat, kalau kekuatan ulama tidak ada untuk meletakkan wakil mereka dalam kedudukan Timbalan Presiden, maka saya rasa golongan profesional ini akan mendapat tempat yang kedua. Itu pandangan saya. Okey. Datuk, kebanyakan orang yang kita baca, yang saya baca lah dalam media sosial mengatakan bahawa Anwar Ibrahim walaupun tidak dalam PAS tapi merupakan figure yang dikatakan quote-unquote mencaturkan apa juga dalam pimpinan dalam PAS, mencaturkan carta-carta kepimpinan dalam PAS. Oleh sebab itu, daripada awal lagi kita lihat Kamuddin Jaafar dilantik menjadi Setiausaha Agung, memegang harakah dan sebagainya. Itu dilaporkan sebagai kegiatan-kegiatan untuk memasukkan elemen profesional ini untuk menandingi golongan ulama di dalam PAS. Adakah apa agaknya dalam pemilihan yang akan datang ni? Sebab pilihan yang akan datang ni sangat kritikal. Anwar hanya mungkin ada satu term saja yang akan datang ni. Dia pun dah berumur 66 tahun kan Jadi hanya ada satu term lagi dan dia mesti secara decisif mesti mendapatkan orang-orang pimpinan PAS yang mesti menyokong kuat kepada Anwar untuk menjadi Perdana Menteri. Ya. Dalam jangka waktu sepenggal lagi ini, yang dipikirkan oleh Anwar Ibrahim adalah dirinya. Ya. Dia tidak penting siapa yang memimpin PAS. Tetapi yang penting ialah mereka yang terus menyokongnya sebagai pemimpin pembangkang. Dan dalam hal ini saya melihat bahawa baik ulama maupun profesional di dalam PAS masih lagi menyokong Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, termasuk DAP. Kerana hubungan antara PAS dengan DAP sebenarnya masih lagi tidak begitu enak, ya. Tidak begitu enak. Jadi yang menjadi figure yang boleh menyatukan ialah Anwar Ibrahim, ya. Jadi dengan sebab itu mereka akan terus menyokong Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, walaupun Anwar sama ada tak penting sebenarnya bagi Anwar campur tangan di dalam PAS. Dia tetap dengan kedudukan dia pada masa sekarang. Okay. Jadi maknanya dari segi pandangan Datuk, Anwar ni non-faktor lah. Bukan faktornya lah. Untuk mempengaruhi PAS. Dia pun tak perlu untuk campur tangan. Tak perlu untuk campur tangan. Okey, saya pergi kepada Tuan Haji Norman. Haji, kalau kita lihat atau pemilihan, kita teruskan pada pemilihan yang akan datang ni, ya. Dan kita lihat selama ini yang betul-betul yang memegang kuat supaya PAS mempertahankan tahluf siasi bersama dengan PIKA dan DAP dalam pakatan itu ialah golongan-golongan yang disebut sebagai Anwarinas ataupun Edowan ataupun golongan parasit dan sebagainya. Sementara di akhir-akhir ini nampaknya kebangkitan golongan ulama. Bahkan saya pernah menyebutkan bahawa Datuk Harun Taib pernah membuat satu statement dalam Multaqa Ulama yang berlangsung di Al-Ustaz baru-baru ini bahawa PAS diminta mengkaji hubungan PAS dengan parti-parti yang lain dalam Pakatan Rakyat itu untuk melihat untung ruginya partisipasi PAS dalam tahluf siasi bersama dengan kedua-dua parti yang lain itu. Macam mana? Saya lihat itu yang akan berlaku. Sebab saya lihat golongan ulama dia sekarang ni kurang berjaya untuk menerangkan kepada ahli dia, khususnya perwakilan yang akan hadir dalam muktamar 22 hingga 24 ini, apa itu tahluf siasi, kenapa kita melaksanakan tahluf siasi dengan PKR dan DAP.
Sebab tahlus siasi ini merupakan satu pendekatan yang pernah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dibuat untuk apa tujuan dia? Kalau PAS buat tahlus siasi kepada PKR dan DAP, kita bersama-sama mereka dalam pilihan raya, politik pilihan raya untuk dapatkan kuasa supaya Islam ini boleh dilaksanakan, well, itu yang sebaiknya. Tetapi kalau bertahlus siasi dengan PKR dan DAP, tetapi dia seolah mencantas ataupun menghakis dasar perjuangan PAS untuk membawa sistem Islam itu dalam masyarakat, bermakna dia gagal. Maka sebab itu saya lihat Ketua Dewan Ulama Datuk Harun Taib mengatakan perlu dikaji. Kita masuk ada asas dia, kita masuk kepada tahlus siasi. Jadi kita kena kaji adakah asas itu masih relevan ataupun masih terpakai, ataupun kita dah mengambil asas-asas lain ataupun matlamat lain dalam sepanjang tahlus siasi yang dibuat ini. Kalau katakan asas itu kita dah buang, kita ambil lain, maka sebab itu saya melihat kewajaran yang diucapkan oleh Datuk Harun Taib mengatakan perlu dikaji adakah masih perlu ataupun tidak dalam keadaan sekarang, apabila asas awal untuk mengadakan tahlus siasi dengan PKR DAP ini seolah hari ini PAS menjadi lebih dicemuh oleh masyarakat sampai peringkat PAS ini dilihatkan sebagai satu badan, satu parti yang sanggup menggadaikan ataupun menggunakan agama ini untuk tujuan politik kekuasaan semata-mata. Dan saya rasa mudarat itu lebih teruk berbanding kalau dia nak mahu meneruskan tahlus siasi itu sendiri. Okey. Saya nak terus yang disebutkan oleh saudara Haji Norman tadi, saya nak pergi kepada Datuk Muhammad Nakai. Antara orang yang paling kenal dengan Ustaz Hadi ni, orang itu ialah Ustaz Nakai. Atau orang yang banyak bercampur satu masa dulu, masa belajar dan masa dalam parti dan sebagainya, ialah Ustaz Nakai. Mengenali Ustaz Hadi, mengenali pemikiran Ustaz Hadi, mengenali perasaan Ustaz Hadi, jiwa Ustaz Hadi rasa-rasa Datuk Ustaz Hadi tenteram tak sebagai Presiden PAS mengenai isu kalimah Allah, mengenai tuntutan Komanggo yang sedang berbincang di Geneva, mengenai faham liberal yang dibawa oleh Anwar Ibrahim, mengenai DAP bermati-mati bertegas-tegas apa yang dibuat oleh PAS. Nak buat tentang di Kedah misalnya, nak tentang gunting rambut, tentang pengunting-gunting wanita di Kota Baru Kelantan misalnya. Semuanya ditentang habis-habisan oleh DAP. Apa agaknya gambaran pemikiran dalam kepala Ustaz Hadi? Jiwanya macam mana, Ustaz? Ya, sebagai seorang yang faham agama, yang terpelajar dalam bidang agama, mestilah berada dalam keadaan gelisah sebenarnya. Saya memahami pendiriannya adalah pendirian Islam. Tetapi di dalam pergolakan politik, kadang-kadang kita terpedaya sebenarnya. Walau bagaimana faham kita pun, tapi kalau di dalam politik itu digula-gulakan, dia kadang-kadang terpedaya. Jadi inilah sukar bagi seseorang yang tidak mempunyai daya kepimpinan yang kuat, kepribadian yang teguh dalam politik, sukar untuk mengelak daripada gula-gula tadi, ya, ataupun daripada penipuan yang berlaku. Kita tahulah bahawa di dalam DAP dengan dalam PKR terdapat ahli-ahli politik yang begitu ganas, ya, dan itu agresif, ya. Dan Haji Hadi pula seorang yang lembut, yang warak dan apa. Saya rasa mudah sangat bagi ahli-ahli politik itu untuk memperdayakan orang seperti Haji Hadi yang lurus. Inilah persoalannya. Jadi pemimpin politik, ya, pemimpin politik. Kita lihat pemimpin politik di zaman para sahabat dulu. Kita lihat bahawa seperti Muawiyah, ya, tidak ada suatu istilah yang dikatakan warak dalam politik. Ya, tetapi warak ini dari segi kepribadian. Tapi dalam tindakan politik, kalau warak habis. Ya, di dalam UMNO juga saya pernah mengatakan demikian kepada beberapa pemimpin UMNO. Ya, saya kata tidak ada warak dalam politik.
Ya. Jadi inilah kelemahan orang-orang yang karena terdidik dalam suasana agama tetapi tidak mengetahui keadaan sekelilingnya, kejahatan sekelilingnya, dan difikirkan bahwa orang yang sekeliling itu semua baik macam dia. Jadi inilah orang yang akan mudah ditipu. Ada orang mengatakan, minta maaf tu, ada orang mengatakan Ustaz Hadi lebih sesuai. Ada orang mengatakan ini kita dengar daripada bisikan-bisikan daripada grassroots dan sebagainya. Ada orang mengatakan Ustaz Hadi lebih sesuai menjadi Mursyidul Am dan Harun Din lebih sesuai menjadi Presiden PAS. Macam mana tu? Dari sudut Datuk Harun Din, ketegasan dia, keberanian dia di sudut politik untuk melaksanakan atau menentukan satu keputusan, saya setuju. Tetapi kalau nak letak Datuk Seri Abdul Hadi sebagai Mursyidul Am, dalam keadaan dia pun lemah nak exercise disiplin ilmu yang dia tahu dalam jamaah itu sendiri untuk kata ni tak boleh, pun saya rasa rosak juga. Pas juga Datuk ya. Itu ya. Sebab dia walau bagaimanapun gini, saya menganggap gini, kepada golongan agama ataupun golongan ulama ini yang belajar agama Islam secara takhasus, secara khusus, mereka ini mempelajari ilmu Islam ini secara disiplin ilmu. Maka apabila mereka ini keluar, mereka mempraktikkan ilmu ini, maka mereka kena memegang kepada disiplin ilmu Islam itu sendiri. Ada benda yang boleh, orang kata, boleh dibiarkan. Ada yang orang kata, kena berjaga-jaga. Ada yang kena, tak boleh langsung, kena sekat. Maka apabila disiplin ilmu dalam Islam ini tidak diamalkan, dipraktikkan oleh pemimpin politik yang ada latar belakang agama, ini yang jadi rosak. Kalaupun dia tahu itu, tapi dia tak ikut. Kalau dia tahu tak boleh, tapi dia tak mampu sebut tak boleh dari segi ucapan dan pelaksanaan, maka saya rasa masalah kepada masyarakat Malaysia yang hari ini yang mula teraba-raba. Apatah lagi fahaman-fahaman yang cuba untuk merungkai dasar-dasar asas Islam ini sudah mula diserang kepada masyarakat umat Melayu Islam di Malaysia hari ini yang bertubi-tubi tanpa menunggu masa dan hari atas kealpaan dan kelekaan umat Islam itu sendiri. Jadi dari segi apa yang cadangan tadi, ya, kalau Datuk Harun Din, ketegasan dia mengatakan ya atau tidak sebagai presiden, ya saya setuju. Tetapi kalau Datuk Seri Abdul Hadi, Tuan Guru, diletakkan sebagai Mursyidul Am, kalau dia pun tak berani untuk mengatakan ini tak boleh, ini boleh sebagai Mursyidul Am, saya rasa pun masalah juga untuk memimpin sebuah organisasi PAS yang meletakkan dasar kepimpinan ulama itu sebagai satu kepimpinan yang harus diperhatikan, nasihat dan teguran dia. Saya memikirkan tadi poin waraknya insan yang namanya Ustaz Hadi itu. Oleh kerana kewarakan itu, saya merasakan, ada teman-teman merasakan lebih sesuai dia menjadi Mursyidul Am. Itu dia punya apa. Saya nak balik kepada Datuk. Kita ini seorang seminit aja. Datuk resolusi yang cuba nak dibawa oleh golongan ulama, iaitu mengkaji semula kedudukan PAS dalam konteks tahlub siasi dengan PIKA dan DAP dalam Pakatan Rakyat. Adakah Datuk fikir itu akan menjadi satu agenda utama dalam muktamar PAS yang akan datang ni? Ya, kemungkinan perkara itu akan dikaji, akan diterima supaya ada kajian dibuat. Dan memang sesuatu gagasan yang telah dilaksanakan perlu pada kajian. Ya, sama ada berkesan atau tidak berkesan, untung atau rugi, itu mesti satu perkara yang perlu dilakukan. Ya, sama ada apa juga natijah dan hasilnya perlu dikaji. Jadi saya rasa bahawa ia akan dibincangkan di dalam muktamar itu. Tetapi keputusannya sama ada untuk meneruskan, untuk tidak meneruskan, saya rasa kembali kepada realiti politik seperti mana yang kita bincangkan, iaitu orang sukar bagi mana-mana golongan yang akan kadang-kadang yang akan meninggalkan realiti politik yang dia sudah rasa nikmatnya untuk membela satu idealisme yang sukar dicapai. Itu kita manusia kelemahan, baik yang ustaznya, baik yang profesionalnya, sama aja. Yang akhirnya, Haji juga dalam masa 1 minit begitu ya. Dalam perbincangan biasa disebutkan
orang PAS, ahli PAS, fanatisisme ni dalam PAS ini. Jadi oleh kerana itu dalam keadaan fanatik ni bagi orang PAS kebanyakannya, aku tak kisahlah apa pun dia nak setuju dengan pakatan ke tak setuju dengan pakatan ke, yang aku tahu PAS. Aku pangkah PAS. Yang aku tahu aku masuk PAS. Aku bukan masuk Haji Hadi, aku bukan masuk Nik Aziz, aku masuk PAS. Jadi maknanya lambang PAS itu, perjuangan PAS yang asasi itu, itulah yang dipegang oleh kebanyakan terutamanya teman-teman di luar bandar. Itulah yang dipegangkannya. Adakah pegangan yang sedemikian ini relevan lagi untuk pemilihan ini dan juga pos pemilihan ini? Mungkin dari segi isu ahli PAS, fanatik dengan PAS atau individu, mungkin berlaku pada orang lain tapi tidak pada saya, Datuk. Sebab saya fanatik kepada prinsip Islam. Hari ini kita lihat PAS, dia menamakan diri dia Parti Islam, kami bawa dasar Islam, benda itu tercatat dalam undang-undang tubuh dia. Yes, saya fanatik dengan dasar yang dibawa oleh PAS. Tetapi kalau katakan pemimpin ketika itu, dia tidak melaksanakan apa yang ditulis dalam buku dasar dia, maka saya akan lawan dia sebab saya tidak fanatik kepada individu atau kepimpinan ataupun kepada wadah. Tetapi kalau hari ini ahli fanatik kepada individu dan fanatik kepada parti PAS, tak kira apa, maka saya rasa ini satu fahaman yang lebih sesat, Datuk, ya. Fanatik kepada individu atau wadah. Sepatutnya kita fanatik kepada prinsip Islam yang diperjuangkan. Ya, sebab prinsip Islam ini dia tidak kira siapa. Mungkin Perdana Menteri yang bawa prinsip itu dengan cara yang betul. Mungkin orang-orang di luar parti membawa prinsip itu. Mungkin PAS membawa prinsip itu. Maka kita kena fanatik kepada prinsip perjuangan Islam itu sendiri. Bukan kepada individu ataupun wadah. Jadi saya lihat pada muktamar yang akan datang ini, saya melihat fanatik perwakilan ini kepada kemenangan yang mereka cita-citakan nak menang pada PRU yang 13 tak kesampaian. Saya rasa mereka lebih fanatik kepada kemenangan pada PRU yang ke-14. Sebab itu saya melihat kalau suasana muktamar itu tidak diadun dan dilatari dengan kefahaman apa yang diperjuangkan dalam PAS, nak perjuang parti ke, nak perjuang individu ke, nak perjuang kuasa semata-mata ke, kalau itu tidak diterangkan oleh ulama-ulama dalam PAS, saya hampir yakin bahawa fanatik ahli perwakilan kepada kemenangan yang diraih dalam PRU 14 ni yang dijanjikan oleh Anwar 1001 janji manis, mereka akan fanatik pilih kepimpinan yang akan bersama-sama dengan Anwar untuk menang PRU 14. Mungkin dia kata tak sampai PRU 14, tak perlu tunggu PRU 14. Dia nak menang mungkin dengan jalan lain pun, saya wallahualam saya tak tahu. Sebab Anwar ni dia macam-macam, dia berjalan seluruh dunia, dia bercampur dengan semua orang, tak kira Islam tak bukan Islam, sama ada orang Islam ataupun bukan Islam, dia bercampur semua. Jadi saya opsinya terlalu banyak. Option terlalu banyak untuk dia mendapat kuasa ini, tak perlu tunggu PRU yang ke-14. Okey. Datuk, yang akhir Datuk, ini pun dah setengah minit je Datuk, ya. Datuk Nik Aziz nikmat uzur. Dan saya pun tak boleh mengatakan status keuzurannya itu, tapi uzur. Dan kemungkinannya dia pun dah melepaskan jawatan sebagai Menteri Besar, kemungkinan akan melepaskan jawatan sebagai dia punya pengurusi perhubungan negeri, Pesuruhjaya Perhubungan Negeri, dan mungkin juga akan melepaskan jawatan sebagai Mursyidul Am. Tu, selama ni dia adalah pengikatnya tu. Apa kata Mursyidul Am biasanya tidak disanggah. Terlalu berat bagi ulama-ulama sendiri untuk menyanggah Mursyidul Am. Katakanlah dia mengundur diri tu, pas dengan tiadanya Mursyidul Am yang namanya Datuk Nik Aziz Nikmat, apa akan jadi pada PAS? Ya, saya tidak fikir bahawa PAS akan lemah ataupun kurang pengaruhnya apabila Nik Aziz tidak ada di situ. Kerana yang berpengaruh itu ialah jawatan itu, bukan individunya. Kalau kita lihat individu saja, saya rasa tidak begitu. Nik Aziz ini juga satu individu yang kontroversial, tetapi dia memegang satu jawatan dalam parti yang begitu berpengaruh. Itu yang menjadi, saya yakin bahawa kalau orang lain berada di tempat Nik Aziz itunya, orang-orang PAS akan terus memberi kesetiaan kepada kepimpinannya itu. Okey. Para penonton yang hormati sekalian, begitulah berakhirnya perbincangan kita dalam telagah
yang membincangkan tentang pemilihan PAS yang akan berlaku pada Muktamar ke-59, 22 hingga 24 bulan November, dan tetamu-tetamu kita mengucapkan terima kasih, iaitu Datuk Muhammad Nakai Ahmad dan juga Tuan Haji Norman Toha. Hingga kita berjumpa lagi dalam program-program berikutnya. Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, bersama-samalah dengan IMR TV. Dan kita juga ada IMR Radio. Sama ada di TV, di radio, insyaAllah kita memperjuangkan IMR, Islam Melayu dan institusi raja sebagaimana yang tercatat dalam perlembagaan yang mesti dipertahankan. Kerana ini adalah merupakan tiang seri kepada survival Islam dan Melayu dan seluruhnya umat di Malaysia ini, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan kepada usaha kita ini. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dicurahkan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.